Hai semua, mesti semua nak tahu kan apa itu penawaran? Penawaran merupakan bilangan kuantiti sesuatu barang dan perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar pada sesuatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Seterusnya, semua orang tahu tak apa itu hukum penawaran? Menurut hukum penawaran, dengan andaian Ceteris paribus. semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin kurang kuantiti yang ditawarkan. Kita beralih ke jadual penawaran. Seperti yang semua dapat lihat di skrin, begitulah bagaimana rupa jadual penawaran. Jadual penawaran menunjukkan kuantiti barang yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar untuk dijual pada pelbagai tingkat harga dalam satu jangka masa tertentu. Seterusnya, keluk penawaran. Apa itu keluk penawaran? Sebenarnya, keluk penawaran sama saja dengan jadual penawaran. Cuma, keluk penawaran tidak diletakkan di dalam jadual, tetapi diplot di dalam graf. Garisan yang bersambung dengan titik-titik yang diplot tersebut disebut sebagai keluk. Keluk penawaran menggambarkan hubungan positif antara harga dengan kuantiti yang ditawar. Penerbitan persamaan penawaran. Pada harga RM2, kuantiti barang X yang ditawar ialah 8 unit. Apabila harga barang X telah naik ke RM4, kuantiti yang ditawar meningkat ke 12 unit. Sekarang kita nak cari fungsi penawaran barang X. First, kita kena tahu persamaan fungsi penawaran. Persamaan fungsi penawaran ialah Q sama dengan A plus DP. First step, kita kena tentukan nilai B. Cara nak cari nilai B, perubahan kuantiti bahagi dengan perubahan harga. Nak cari perubahan kuantiti baru tolak kuantiti asal. Perubahan harga baru tolak harga asal. Kuantiti baru yang dia tulis kat atas tu 12 unit tolak dengan kuantiti lama 8 unit bahagi dengan harga baru RM4 tolak dengan harga lama RM2. Lepas tu kita dapat B tu sama dengan 2. Step kedua, kita kena tentukan nilai A. A sama dengan Q tolak BP. Q tu kuantiti, P tu harga. Kalau kuantiti kita ambil kuantiti lama, harga pun kita kena ambil harga lama. Jadi P sama dengan 2, Q sama dengan 8. Jadi A sama dengan 8 tolak 4. Maka A tu nilai A tu kita dapat 4. Lepas tu masukkan balik dalam persamaan fungsi penawaran. Jadi kita dapat Q sama dengan 4 tambah 2P. Seterusnya, keluk penawaran pasaran. Keluk penawaran pasaran terjadi daripada kuantiti barang yang ditawar oleh semua pengeluar dalam pasaran secara mendata pada pelbagai tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Contohnya, pada tingkat harga RM1, firma A menawarkan 20 kg ikan, manakala firma B menawarkan 10 kg ikan. Maka penawaran pasarannya ialah 30 kg ikan. Perubahan kuantiti ditawarkan dan perubahan penawaran. Perubahan kuantiti ditawarkan. Perubahan tingkat harga barang itu sendiri yang menyebabkan kenaikan atau kejatuhan kuantiti yang ditawarkan. Bila harga barang itu naik, kuantiti yang ditawarkan mengembang. Bila harga barang itu turun, kuantiti yang ditawarkan menguncup. Sebab perubahan kuantiti yang ditawarkan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Seterusnya, perubahan penawaran. Perubahan penawaran ialah kenaikan atau kejatuhan kuantiti ditawarkan kesan daripada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran seperti perubahan kos pengeluaran selain tingkat harga barang itu sendiri. Ia boleh ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran sama ada ke kiri atau ke kanan. Berdasarkan raja di sebelah, apabila penawaran berkurang, keluk penawaran beralih ke kiri, dan apabila penawaran bertambah, keluk penawaran beralih ke kanan. Kemudian, penentu penawaran.
Penentu penawar ada 6. Pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain. Ketiga, perubahan kos pengeluaran. Keempat, penerbit pengeluaran. Kelima, dasar kerajaan. Keenam, bilangan pengeluar dalam pasaran. Pertama, harga barang itu sendiri. Menurut hukum penawaran, kuantiti barang yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang itu. Apabila harga barang itu naik, kuantiti barang yang ditawarkan turun meningkat. Kenaikan harga barang akan mendorong firma untuk menawarkan lagi banyak barang tersebut. Kerana harga barang yang meningkat itu akan mendatangkan lagi banyak keuntungan kepada firma. Apabila harga barang itu turun, kuantiti barang yang ditawarkan turun berkurang. Penurunan harga barang itu menyebabkan firma mengurangkan kuantiti barang yang ditawarkan kerana tingkat keuntungan yang lebih rendah. Perubahan harga barang itu sendiri akan menunjukkan perubahan sepanjang gelap penawaran. Sekiranya berlaku kenaikan harga barang itu sendiri, berlakulah pengembangan S. Titik B akan beralih ke titik A. Sebaliknya, jika berlaku penurunan harga barang itu sendiri, maka berlakulah pengucupan S. Dari titik B akan beralih ke titik C. Kedua, harga barang lain. Perubahan harga barang bersaing. Apabila harga barang keluaran bersaing menurun, penawaran suatu barang menambah. Hal ini kerana penurunan harga barang keluaran bersaing mendorong peluang mengalihkan pengeluaran mereka kepada barang lain yang lebih menguntungkan. Apabila harga barang keluaran bersaing naik, penawaran sesuatu barang kurang. Kenaikan harga tersebut akan mendorong pengeluar mengalihkan pengeluaran mereka kepada barang keluaran bersaing yang lebih menguntungkan. Raja di atas menunjukkan kesan penurunan harga keluaran bersaing. Misalnya, apabila harga sayur kobis menurun, kuantiti kobis yang ditawarkan berkurang. Penawaran keluaran bersaing seperti tomato bertambah apabila petani mengalihkan penanaman sayur kobis kepada penanaman tomato yang lebih menguntungkan. Maka, gelap penawaran tomato beralih ke kanan dari S0 ke S1. Raja bawah menunjukkan kesan kenaikan harga keluaran bersaing. Apabila harga sayur kobis naik, kuantiti kobis ditawarkan meningkat. Penawaran tomato kurang apabila petani mengalihkan penanaman tomato kepada penanaman sayur kobis yang lebih menguntungkan. Perubahan berlaku pada gelap penawaran tomato. Gelap penawaran tomato akan beralih dari kanan kepada kiri. Seterusnya adalah perubahan harga barang keluaran bersama. Okey. Orang mesti faham apa yang dimaksudkan dengan perubahan harga. Harga tu berubah, naik ke, turun ke, tapi mungkin orang tak faham apa yang dimaksudkan dengan barang keluaran bersama. Okey. Keluaran bersama ni maksudnya barang tu dikeluarkan secara serentak ataupun seiring. Contoh dia macam petroleum dengan diesel. Bila kita keluarkan petroleum, kita boleh produce juga diesel at the same time daripada petroleum tu. Itu maksudnya keluaran bersama. Okay, so sekarang ni kita nak tengok apa kesan bila harga petroleum tu naik ataupun turun dekat diesel tu. Alright, so kita akan pergi yang pertama iaitu kesan penurunan harga petroleum kepada keluaran bersama dia iaitu diesel. Kita refer kepada rajah 2.14a. Apabila harga petroleum turun daripada P0 ke P1, kuantiti ditawarkan dia pun akan turun iaitu daripada Q0 kepada Q1 sebab kita tahu hukum penawaran bila harga naik, kuantiti akan naik. Bila harga turun, kuantiti ditawarkan akan turun juga sebab hubungannya langsung ataupun positif kan. Jadi kita nak tahu apa kesan penurunan harga petroleum tu dekat diesel. Tu yang kita nak tengok. Sebab tu adalah keluaran bersama dia. Jadi kita refer pada rajah sebelah dia iaitu rajah 2.14b. Bila harga petroleum tu turun, kesan pada diesel adalah dia punya keluk akan beralih ke kiri.
keluk penawaran diesel akan beralih ke kiri iaitu daripada SS0 kepada SS1 yang merujuk kepada kuantiti ditawarkan diesel juga akan berkurang daripada Q1 kepada Q0 walaupun harga dia maintain sama. Itu yang penting. Maksudnya bila harga petroleum tu turun, kuantiti ditawarkan diesel pun akan menurun walaupun harga dia masih sama. Seterusnya, kesan kenaikan harga petroleum dekat keluaran bersama dia iaitu diesel. Okey, kita refer pada darjah 2.15a. Bila harga petroleum tu naik daripada P0 kepada P1, kuantiti ditawarkan dia pun akan meningkat juga daripada Q0 kepada Q1. Di mana keluk dia still sama iaitu SS0. Saya ni nak tahu apa kesan harga petroleum tu naik kepada penawaran diesel. Okey, so kita refer pada darjah sebelah dia iaitu 2.15p. Bila harga petroleum naik, penawaran diesel pun akan meningkat juga. Sebab apa? Sebab kita tengok keluk SS tu beralih ke kanan. Daripada SS0 beralih ke kanan SS1. Yang menyebabkan kuantiti ditawarkan diesel pun meningkat daripada Q0 kepada Q1. Even harga dia tak bergerak. Harga dia maintain, tetap je P0. Tapi penawaran dia berubah disebabkan oleh petroleum punya harga tadi yang meningkat. Jadi konsep dia senang je, keluaran bersama ni. Bila harga petroleum tu meningkat, penawaran diesel pun akan meningkat juga. Kalau harga petroleum turun, penawaran diesel pun akan menurun. Itu je. Perubahan kos pengeluaran. Penawaran sesuatu barang berkurang apabila harga input dan bahan mentah naik. Seterusnya, penawaran sesuatu barang bertambah apabila harga input dan bahan mentah turun. Selain itu, penurunan harga input akan mengurangkan kos pengeluaran dan meningkatkan margin untuk pengeluar. Kesan perubahan kos terhadap penawaran. Apabila harga bahan mentah meningkat, maka kos pengeluaran meningkat dan mengakibatkan margin keuntungan firma menurun. Secara tidak langsung, penawaran juga akan menurun. Apabila harga bahan mentah menurun, maka kos pengeluaran akan menurun. Ini akan mengakibatkan margin keuntungan firma meningkat. Secara tak langsung, penawaran juga akan meningkat. Teknologi pengeluaran. Penawaran sesuatu barang bertambah apabila berlaku kemajuan teknologi dalam pengeluaran barang itu. Selain itu, penawaran sesuatu barang berkurang apabila berlaku kemerosotan teknologi dalam pengeluaran barang itu. Kesan daripada perubahan teknologi terhadap penawaran ialah kemajuan teknologi akan menyebabkan produktiviti meningkat, manakala kos purata akan menurun. Ini menyebabkan margin keuntungan firma akan meningkat, justru penawaran juga akan meningkat. Apabila teknologi merosot, maka produktiviti juga akan menurun. Maka kos purata akan meningkat dan margin keuntungan firma akan menurun serta penawaran juga akan menurun. Okey, kembali kita. Apa yang sebenarnya kerajaan boleh buat kerajaan boleh mengubah dasar untuk menggalakkan pengeluar untuk menambahkan pengeluaran. Macam mana cara dia diorang boleh buat pemberian subsidi kepada pengeluar untuk mengurangkan kos pengeluaran dan menggalakkan pengeluar untuk menambahkan penawaran. Nanti keluk tu dah akan beralih sebelah kanan untuk keluk penawaran. Okey, sebenarnya kerajaan juga boleh mengubah dasar yang bertujuan untuk mengurangkan pengeluaran barang dan perkhidmatan tertentu. Dengan cara ini kan sebenarnya penggunaan cukai yang tinggi terhadap pengeluar akan menaikkan kos pengeluaran. Kenaikan kos pengeluaran juga dapat mengurangkan tingkat keuntungan pengeluaran dan menyebabkan pengeluar mengurangkan penawaran. Nanti keluk tu dia akan bergerak sebelah kiri. Okey, yang terakhir untuk penentu penawaran ialah bilangan pengeluar dalam pasaran.
Penawaran pasaran bergantung pada bilangan pengeluar pasaran. Apa-apa pun dia akan berkait dengan bilangan pengeluar pasaran. Okey, untung lebihan yang dinikmati oleh pengeluar sedia ada dalam pasaran akan menarik kemasukan pengeluar-pengeluar yang baharu. Pertambahan bilangan pengeluar dalam pasaran akan mengalihkan keluk penawaran ke belah kanan. Kena ingat, kalau bertambah, bila kita untung, kita akan sentiasa bergerak ke sebelah kanan, positif sebelah kanan. Okey, tapi kalau penawaran pasaran kita berkurang pula, kita punya keluk penawaran akan bergerak ke sebelah kiri, negatif pula. Sebab kita akan mengalami kerugian. Bila kita mengalami kerugian dalam pasaran, dia akan memaksa setengah pengeluar keluar daripada pasaran tu. Jadi, apa-apa pun kita kena ingat, kalau kita mengalami untung dalam pasaran, keluk penawaran kita akan bergerak sebelah kanan sebab dia positif. Manakala, apabila kita mengalami kerugian dalam pasaran pula, kita punya keluk penawaran akan bergerak sebelah kiri kerana mengalami negatif, tolak. So, ramai bilangan pengeluar dalam pasaran nak keluar daripada kita punya pasaran tu. Seterusnya adalah perubahan harga.